Kan? Sebelum dia bagi, dia kena sembelih dulu, tuan-tuan. Tak, tengok orang lah kan. Tak, kalau aku dengan isteri aku dapatlah siapkan rumah sebelum ni, aku nak bagi seekor lembu. Dia sendiri dah nazar, dia niat macam dia, walaupun dia tak sebut nazar, tapi dia dah niat macam tu. Itu korban wajib nama dia. Aku dapat naik pangkat, insya-Allah. Tapi tak boleh untuk benda tak baik. Mati, kalau matilah dia, aku nazar seekor lembu. Boy, kepahal pula tu. Kan? Kalau lah dapat panggil Samsul Debat, aku tambah seekor lembu lagi. Contoh masjid daripada 15 jadi 16. Tak boleh langsung seekor tak boleh seekor tak dapat dia punya streak nampak tak? Dahsyat betul lah sini. Bila yang lekat 15 tu bila? Minggu lepas. Jadi tak maaf lah cari masjid lain. Siapa yang belum buat telah ya. Kan? Jadi dan kalau disebut dengan pengorbanan dari sudut kata kerja, dia lebih memikirkan matlamat tentang hari akhirat, bukannya dunia. Mana ada keuntungan dunia, tuan-tuan? Ada keuntungan dunia korban ni? Tak ada, tuan-tuan. Cuba fikir balik. Apa keuntungan dunia dia dapat? Tak ada. Kalau setakat buat konten dah ada untung, tuan-tuan. Tunjuk untuk berapa orang yang gambar tengok tu. Tak ada. Tapi ceritanya sekarang ni, yang targetnya adalah untuk akhirat. Pertama, dikatakan menjadi tunggangan kita, apa yang kita korbankan tu kan. Tahun ni bagi satu bahagian, tahun depan satu bahagian, cukup 7 bahagian, dapat seekor. Kalau tidak dapat 5-6 bahagian, tak ada kepala pula tunggangan kita tu. Dah mengaban, mana pergi kepala, tak ada. Macam tu. Tuan-tuan kalau bagi seekor, bagi seekor. Dia kan tak adalah saja. Tapi sebenarnya itu akan jadi tunggangan kita kan. Yaumul akhir satu. Yang keduanya, Allah bagi untuk kita balik, Allah pulang balik dekat kita dalam bentuk-bentuk yang lain. Itu sebab orang kalau masuk dalam kubur lah, tuan-tuan, dalam kubur digambarkan oleh para ulama ni, bila masuk dalam kubur ada yang akan nampak, apa salah lapang kubur aku ni? Dia taklah lapang sangat, lapang agak lapang lah, tak lapang sangat. Jangan tanya saya berapa kali berapa. Terpek saya jawab tu dah. Tapi dia kata macam dia lapang sikit lah. Lapang pula kubur aku ni, tak sempit pun. Kenapa Malaikat pun jawab, kau ingat tak dulu ada sekali time ceramah Samsul Debat tu datang, kau boleh masukkan duit RM1 dalam tabung masjid, itulah sekali, dan tu paling ikhlas lah kau tak ada fikir apa pun masuk kau letak tu. RM1 punya hal macam ni kubur aku. Kalau aku tahu, aku bagi semua harta aku. Masa tu dah terlambat. Nampak tak? Kalau lah Allah bagi peluang, kalau ya benda tu tak jadi pun, Allah bagi peluang hidup, aku bagi semua ni hidup 10 minit. 10 minit je, sekejap. Apa dia buat? Dia tak ada sibuk nak balik rumah jumpa, ya, love you. Tak. Dia akan sibuk cari tempat dia boleh bersedekah. Dia akan cari tabung. Dia akan cari. Itu sebab, tuan-tuan, kan, memang betul bahagian korban dah tertutup, tapi lubang yang ada pada tabung masjid tak pernah tutup. Mana ada tabung masjid? Mana? Tu poti bosi tu letak situ. Poti bosi tu dia lubang kan atas. Bahagian perempuan tu macam ada lah. Tu ada tabung belakang tu. Jangan buat tompet sana je. Kan? Sumber duit dalam tu. Kan? Iya. Program nak panggil penceramah top 5 Malaysia. Bayar tak nak? Macam mana? Kan? Tapi saya tak tahu ni bayar berapa ini, saya tak tahu. Saya datang ya. Saya insya-Allah kosong jadual saya datang lah insya-Allah. Kan, ada lapang tu saya datang, saya bantu kan. Memang kan. Kita fikir akhirat sebenarnya. Besok akhirat tenang. Besok akhirat kita akan dibangkit. Sikit je lah saya ambil, saya tak sampai nak cerita semua pasal hari akhirat ni. Kita kena hari lain ya, mana kena panggil lagi lah ni ya. Kalau boleh sebelah malam ya, sebelah malam. Sebab kalau pagi ni dia harapan yang nak dapat lembu dengan kambing ni tipis sikit lah. Dia semihun macam tu lah. Dia biasa macam tu lah kalau pagi. Saya tak tahu lah nasi ke tadi. Kalau nasi makruh camah lama-lama ni. Jadi tuan-tuan. Macam tu lah. Tak. Kalau kita tengok ni dalam bab akhirat lah kan, kita akan dibangkitkan dalam keadaan
telanjang bulat. Ikut amalan masing-masing. Ikut amalan masing-masing. Tapi masa tu telanjang tak ada sibuk nak tengok orang lain punya. Bukan imam ke tu? Tak ada. Masa tu masing-masing nak lepas nyawa sendiri. Tapi nak cerita, ada yang berjalan kaki, ada yang melutut berjalan, ada yang mengangkat. Malahan yang paling hina sekali, ada yang berjalan dengan muka. Berjalan dengan muka kat bawah, kaki ke atas. Ada. Malahan masa tu punya panasnya sebab matahari sejengkal. Sekarang kita yang suhu dah cacah 36, 37, 38 ni pun dah heboh dah panas kan. Tengok masjidnya, aircon buka, kipas buka, kipas bopang tu pun pasang. Ini 25 ke 30 ribu tak lagi tau harga kipas ni. Dia time ramai orang dia boleh pasang, tak ramai tak boleh. Kalau time tak ramai orang dia pasang jangan tersingkapkan imam jangan main-main. Ni tapi kena slow macam tu, macam ni dia akan rasa macam angin luar kan. Tu jangan tu. Kalau kita tengok masa tu matahari sejengkal. Dan masa tu ada yang peluh dia, ada peluhnya paras buku lali, ada paras lutut, ada paras pinggang, malahan ada paras telinga, peluh dia. Ikut amalan masing-masing. Malahan ada yang lemas terus macam ni pun ada. Sampai kan ada yang kata, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam neraka terus ya Allah. Tak tahan dekat padang mahsyar ni. Sampai ada yang cakap macam tu. Sedangkan neraka lagi teruk betul. Jadi pada ketika itulah nak tengok amalan kita, termasuklah sedekah kita. Jadi tenang cerita sakinah ni, bukannya dunia je, akhirat pun nak cerita ni. Ketenangan kita yaumul akhir. Tu sebabnya orang bagi sedekah tak pernah rasa tak tenang, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya selalu bawa cerita yang saya pergi umrah tu. Saya pergi umrah dengan saya masa tu jadi yalah manyang jadi duta ya kan. Orang tengah nak pakai muka kita ni, pakailah saya kata. Tapi saya customkan package tu. So saya pernah pergi dengan yang kali pertama dulu, yang bawa saya TH Travel lah. Masa tu TH Travel, masa tu Samsul Debat tengah meletup-letup mana lah. Sampai domam lah orang tak tengok Samsul Debat masa tu lah. Punya mewah dia bagi kat saya package tu. Seorang 2 katil. Bukannya satu katil 2 orang dah. Seorang 2 katil punya lebar, pusing-pusing tak jatuh lagi. Tuan-tuan lah. Masa tu saya dapat free satu, saya bawa adik saya. Mak saya pun pergi. Saya bayar tambang, mak saya pergi sekali. Kita pergilah bertiga. Mak saya dia bas lain, dia grup lain. Tapi pergi bawah tabung haji lah, pergi. TH Travel, pergi. Jadi tu yang payah tu bila dah bilik selesa tu, seorang 2 katil tu. Adik saya mula lah, abang turun lalu bang, kejap lagi turun. Ada harapan tak turun. Macam tu kan. Tapi dia turun juga lah. Cuma saya ingat pada waktu makan. Ada makan dekat Hotel Movenpick. Duduk kat Hotel Movenpick tu makan. Lepas makan tu saya cakap dengan mak saya, mak, rasa-rasa nak bawa lah ahli keluarga kita mana yang susah-susah tu, nak bawa lah dia pergi umrah. Nak sedekah bawa dia pergi umrah. Mak saya cakap, kau jangan main-main tu. Ini Madinah. Kau cakap kau nak buat. Yalah nak buat ni. Mak saya sound saya, kau nak buat. Jadi masa tu yang saya cakap tu dalam 2017. Akhirnya hujung 2018 ke awal 2019, akhirnya saya dapat bawa. Kira-kira susun congak yang susah-susah, kira mana yang kita bawa, kira-kira 15 orang. 15 orang. Benar. Masa tu monong. Yang pertama saya, kedua buku akaun tu. Monong. Ni tahu orang cakap ni, Samsul Debat cakap ni, bukan cakap bohong ni. Terasa dalam hati tu, terdengar kat telinga ni, padan muka kau. Kau ceramah bukan main lagi, cakap sedekah tak pernah miskinkan orang. Kau tengok buku akaun kau. Betul? Clear. Sebab bila bawa saudara mara, jangan bawa package yang paling teruk ni. Saya pesan ni, anak-anak kalau nak hantar mak ayah pergi umrah, kau jangan hantar package yang paling teruk. Baik, tak payah kau bagi hotel jauh, tak nampak. Sampaikan makcik tu sampai Mekah mana? Mekah dah ni makcik. Tak, dia tak nampak Masjidil Haram tu, dia tak nampak. Jadi dia tanya, Mekah mana? Mekah ni, Mekah lah ni makcik. Punya jauh hotel tu. Makcik tu dia pergi sarapan, dia minum air, dia pagi daripada Zuhur Isyak kamu balik, punya jauh.
Tiap-tiap hari kesian, jangan susahkan mak ayah. Bagi package mahal sikit tak apa untuk mak ayah, jangan susahkan orang tua. Sekarang ni pergi umrah macam pergi haji, mengambil orang kan, tarik bini orang lah, salah pula dah. Siapa? Ayo dah mak orang Arab lah buat keluar. Ramai betul orang sini. Kalau pergi ke topik serai tu, la ilaha illallah, iya. Nak cakap macam mana? Siapa yang tak daftar haji lagi? Daftarlah copek. Hari ni siapa yang baru daftar hari ni, insya-Allah kalau tak ada paparan melintang boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi lagi. Mampu hidup. Boleh. Mampu boleh. Dah 3 kali. Jadi saya nak bawa family, takkan nak bagi package tahu. Bagi package yang 9,800 lebih. Masa tu bukan sekarang, masa tu tahun 2019 ni cerita. 9,800 lebih. Jangan dicampurkan. Ambil kalkulator pula kira, tak payah. Macam tu lah banyak yang saya keluarkan, tuan-tuan. Saya baru-baru ialah ceramah masa tu kumpul-kumpul bawa. Masa tu terasa, tuan-tuan, nak tunjuk Samsul Debat manusia biasa. Terasa, mak habis duit aku. Yo. Saya diam, tak cakap. Tapi bila sampai dekat KLIA, semua orang dah pakai ihram, dah ready dengan beg, dengan family, bergambar lah dia nak pergi. Masa saya nampak excitednya dia orang tu, separuh daripada perasaan duit hilang tadi dah tak ada. Separuh lagi ada. Tak habis semua lah, terasa habis duit tadi. Terasa habis separuh. Tapi bila sampai ke Tanah Suci, bila jojak kaki, kemudian kita selamat datang kepada Diyufur Rahman. Sekarang Allah menyambut kita ni, tuan-tuan dan puan sekalian. Ustaz tu bagi taklimat kan, menangis-nangis dalam bas semua. Bila saya tengok tangisan setiap orang, hilang perasaan duit saya habis tadi. Tak ada rasa duit habis, tak apalah, puas hati. Sebab nampak semua kegembiraan yang tak dapat digambarkan. Ada tu tak pernah naik kapal terbang, first time naik tepi Mekah. Ada yang seorang tu insolvency, siap minta penjamin anak-anak, jamin dia supaya dia boleh pergi. Alhamdulillah dapat pergi. Tetapi selepas 3-4 hari soalan ditanya, nak pergi Taif tak? Kena tambah lagi 160 rial satu kepala. Sekali lagi aku monong balik semula. Sebab dia orang kata tak apalah, lain kali lah. Sebab dia orang tak nak pergilah. Sebab dia orang kata nak kena tambah, mana ada duit. Saya kena tambahkan juga, bawa. Tak apalah, keluarkan lagi 160 rial seorang, bawa semua pergi. Merasa pergi Taif, kan? Tapi demi Allah saya cerita dalam masjid ni, balik dia sampai Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Tak sampai 3, saya pun tak sadar, saya tak adalah kira, sikit tak ada. 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Masa tu tak adalah cakap mujur balik modal, tak ada cakap macam tu dah. Tapi masa tu saya cakap dalam hati saya, ya Allah, siapa lagi aku nak tolong lepas ni, ya Allah, aku nak bawa dia pergi Mekah pula, ya Allah, tolong jangan angkat tangan. Ya. Aduh pula angkat tangan kan. Dan tu makluman semua kan. Lepas yang saya bawa tu, baru-baru ni bulan Februari, saya bawa 45 orang dari keluarga saya. Ya tuan-tuan. Tu sebab saya cakap, saya berani cakap, orang lain yang dekat Jenderam Hili ni dengan Jenderam Prisin, ada Prisin ke? Tak ada. Tak ada. Dia dah kedekit dengan Putrajaya tu kan. Orang-orang Jenderam yang bersedekah, yang masuk korban tiap-tiap tahun, sebab dia dah rasa tak ada apa, kita bagi, Tuhan bagi lagi. Tuhan bagi lagi. Hari tu masa tarawih hari tu, kan tarawih banyak masjid buat kenduri tahlil juga, doa tahlil lepas tarawih itu atau sebelum tarawih ada yang buat kan. Tengok saudara yang bagi sumbangan meningkat tiap-tiap tahun. Kenapa? Sebab dia tahu keberkatannya pada keluarga tu, ketenangan dia, sakinah dia, semua memang rasa. Macam mana? Need I say more about this? Cakap putih kat Jenderal Milih sana. Tak, perlu ke saya cakap lebih lagi? Tak perlu, semua dah faham dah. Tapi kadang-kadang kita lupa, kita terasa macam, alah, tak apalah, nantilah. Jangan menangguh-nangguh dalam buat kebaikan. Jangan. Sebab kita tak tahu umur kita sampai bila. Dan begitu juga, pengorbanan ini juga memerlukan kita kepada kerendahan hati. Kerendahan hati. Cuba kita tengok. Pengabdian kita kepada Allah Ta'ala. Nak tunjuk kita ni kacik je.
Kalau Allah Ta'ala kata korban, korban. Sampai ke Nabi sebut. Nabi sebut dalam satu hadis, barang siapa yang dia berikan kelapangan, kemampuan untuk menyertai ibadah korban, untuk buat korban, tapi dia tak buat, usahlah dia datang bersolat di tempat solat kami. Nabi beritahu macam tu. Maknanya apa tu? Nabi tak nak peduli gitu, tuan-tuan. Penekanan Nabi bagi kalau mampu, tapi dia tak join, tak buat, usahlah dia bersolat di tempat sembahyang kami. Nabi beritahu. Bukan Samsul cakap. Tapi Nabi yang beritahu. Kita mampu tu. Apalah, benda lain kau boleh buat. Astro full package. Sampai 5 piring atas bumbung. Bilik tidur 5. 3 bilik tidur semua ada. Bilik air pun pasang Astro punya, boring dia berak pun boring tengok TV. Tapi bahagian korban kau berkira, bersedekah kau berkira dengan Allah Ta'ala. Macam tu. Mengaji datang hari ni, saya nak tanya, berapa ramai tadi ni datang ni, kena bayar berapa ringgit ni dengan ceramah Syamsul Bahar? Saya tanya, berapa ringgit kena bayar? Tak kena bayar. Tengok. Tak kena bayar pun. Datang percuma, belajar mengaji, ada kan kelas mengaji? Berapa ringgit kena bayar? Tak ada bayar, percuma, tuan-tuan. Itu pun ada orang tak nak hantar anak dia mengaji sini. Tak nak, tak payahlah, ni kan kena bayar ke? Dia cakap dia tak ada bayar tu, tapi kena bayar agak. Kalau nak bagi kan? Orang kata datang biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Beradablah sikit datang. Dah ustaz tu mengajar, togang-togang lah tarik. Togang imam tu, budak ni bangang melantun tak faham. Panjang. Budak tu lah. Itu dongong dek. Allazina amanu, baca. Marah ke ustaz? Tak. Bagilah sumbangan kat masjid, hantar anak kita. Berkira dengan Allah Ta'ala, bukan berkira dengan masjid. Itu berkira dengan Allah Ta'ala. Mengaji bukan untuk kita, bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk ni, untuk kehidupan anak kita ni, biar hidup dia dengan Quran. Mengaji. Datang hari ni, masuk duit dalam tabung. Ya. Hari ni kalau kita berkira dengan Allah, hantar anak sekolah agama, mahal gila betul sekolah agama. Baik hantar tadika Donald Duck kata. Kau ada lah tadika Donald Duck. Mickey Mouse ada Donald Duck kata. Sekolah agama sekarang berapa bayar? Sekolah agama swasta tu berapa sebulan? 5-600 kalau Selangor ni, tak silap saya, 5-600 sebulan. Gila dia tu. Tapi dia dah banyak sonang dah, anak balik dah ambil wuduk macam ni dah. Bismillah. Mak tengoklah anak aku ambil wuduk. Tengok anak umur 6 tahun 7 tahun ambil wuduk. Elok pula cara dia ambil banding abah. Contoh abah apa ambil wuduk tak betul kan? Budak tu ambil wuduk. Berkira 5-600 sebulan untuk usaha agama. Percaya cakap saya, bila anak kita dah besar, dah rosak akhlak dia, bayar 20,000 sebulan pun tak boleh selesai. Jangan berkira dengan Allah. Tuan-tuan tak takut dengan tengok berita sekarang? Budak perempuan tu boleh kena tikam, boleh kena jolok pula perut tu, keluar janin, bakar pula. Tuan-tuan tak takut ke? Jago anak-anak gitu. Tu sebab biar dia borek, biar banyak cekadak budak ni lah. Hai, bawa datang masjid. Bak tu budak lah. Elok dak perempuan tu duduk. Nak susu. Tak apa, layan kan lah. Ngadap ke belakang, bagi dia susu. Ini cakap betul. Kan? Tu sebab saya kata jangan berkira dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok macam mana kisah Nabi Ibrahim merendah hati, Allah Ta'ala perintahkan dalam mimpi, bagi gambaran, bagi ilham wahyu, suruh sembelih anak dia.
Nabi Ismail. Kenapa jadi susah tuan-tuan cerita ni? Kenapa jadi susah? Itu sebab orang yang perempuan yang boleh cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Ada seorang perempuan cakap. Itu perempuan lahir salah hari bulan. Dia tu suruh donga sampai habis sirah tu. Nabi Ibrahim bila dapat gambaran, dapat arahan perintah Allah suruh sembelih anak dia. Kenapa susah? Sebab pertama, Nabi Ibrahim bukan senang nak dapat anak. Bertahun-tahun tak ada anak. Sekali dapat anak pula tak duduk sekali. PJJ. Sebab Nabi Ibrahim kena keluar pergi menyampaikan dakwah, menyebarkan dakwah. Berpisah tak duduk sekali dengan anak dia. Sekali bila duduk sekali, baru nak bermanja-manja, konon semboleh pula anak dia. Itu ujian tu hebat tuan-tuan untuk seorang Nabi kekasih Allah, Ibrahim. Masa tu Nabi Ibrahim nak double confirm. Dia tahu, dia dah dapat gambaran ni. Dia tanya isteri, wahai isteriku Siti Hajar, aku dapat mimpi konon semboleh anak kita untuk hari korban ini. Apakah pandanganmu wahai isteriku? Ini terjemahan ya? Tak macam tu berat ada cakap Arab. Kan kau tanya bunyi orang Seremban nak berat. Kepahal pula kan. Ini terjemahan ya. Apakah pandanganmu wahai isteriku? Tahu apa dia jawab? Wahai suamiku, kalaulah mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Tapi kalau mimpimu itu tidak disertai dengan perintah Allah, anggaplah ia sebagai mainan tidur wahai suamiku. Cuba kalau orang jenderam hilir dapat mimpi. Kan? Orang lelaki kan? Abang tadi mengigau. Dapat mimpi. Konon semboleh anak kita. Apa pandangan kau wahai isteriku? Guna dialog tu. Tahu bini cakap apa? Membutuh tengah hari. Babitkan anak pak terkojo tu ni. Sebab mimpi kita tak sama dengan mimpi Nabi Ibrahim. Tak sama. Jangan pula kan dapat, saya pun dapat mimpi lah. Jangan buat-buat ya. Jangan. Kemudian tanya pula dengan Ismail anak dia. Wahai anak mudaku Ismail, ayah anda dapat mimpi daripada Allah supaya menyembelih kamu. Apa pandangan kamu wahai Ismail? Wahai ayah andaku, andainya itulah perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam tu jawab Cuba kalau anak kita. Hello, abah tadi dapat mimpi konon sembelih kau untuk raya haji ni. Apa pandangan kau lu? Macam ni lah abah. Kalau abah nak sembelih benar, sembelih hangah daging lebih sikit. Dia lepeh nyawa dia itu kan. Dia kata tak sama. Tak sama. Dan pada ketika itu penduduk-penduduk sekitar, penduduk-penduduk di Makkah kata Allah, gila Ibrahim ni. Anak dia nak disembelihnya. Lama-lama besok jangan-jangan kita pun disembelihnya. Itu cakap-cakap orang lain. Nak beritahu itulah dugaan bila buat benda baik tuan. Ada je orang nak cakap macam-macam. Aku ingat aku nak sedekah lah 5 ekor lembu. Daripada dia sedekah bagi seekor sudah lah, banyak buat apa. Nampak? Ada orang cakap macam tu. Ada yang cakap tu. Apa benda nak bagi sama beria sangat, nak menunjuk-nunjuk lah tu. Dia ada orang cakap pasal Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu bagi sumbangan. Kan? Ni semua menunjuk-nunjuk ni. Mana kau tahu dalam hati dia? Jangan tuduh-tuduh. Kau gambar mana menuduh-nuduh dalam hati orang? Sejak bila ambil alih kerja malaikat ni? Itulah termasuklah kadang dalam internet ni dahsyat betul. Lain Samsul yang kono. Kan? Aduh, sul betul kan? Dah settle pun kes tu. Padan muka kau. Yang orang yang bising-bising tadilah, kau heboh-heboh. Sudah alhamdulillah selesai dengan baik. Sudahlah. Dia punya komen tak gunanya jantan, pergi jalanlah. Kau tahu ke apa yang berlaku dalam keluarga dia? Orang ni kalau ada masalah rumah tangga, jangan share dalam media sosial. Saya beritahu. Sebab selagi mana belum berlaku perceraian,
Dia masih suami, dia masih isteri, tak boleh buka aib pada orang. Orang ni kalau buka aib, pergi ke pejabat agama, unit runding cara, ngadu masalah, itu saja boleh. Bercerita dengan jiran tak boleh. Cerita dengan geng mengaji tak boleh. Walaupun dia dalam tu janda UCL. Aku dah ada pengalaman lah. Kalau aku jadi kau, apa kau tunggu lagi? Kau yang bodoh sangat. Sadap kau bagi nasihat macam tu. Jangan ya. Hakikatnya hidup sendirian ni bukanlah semudah yang disangka. Sepuih nak bagi nasihat. Kalau boleh selamatkan, selamatkanlah. Tapi tak, bukan tu cerita tu dah. Cerita sekorban ya. Sabar. Itu hal lain. Jadi Nabi Ismail punya sabar, tuan-tuan. Siap bagi tahu dengan ayah dia. Wahai ayahandaku, nanti nak sembelih nanti ni, ni baju aku. Kalau apa, bagi dekat ibu. Kalau ibu rindu dengan aku, dia boleh bau. Ada bau badan aku dekat baju ni. Macam tu sekali, tuan-tuan. Dan Nabi Ismail siap aja. Dan satu riwayat kata siap aja. Wahai ayahandaku, kau nak sembelih nanti, kau dah tahu nak sembelih dekat mana? Dekat sini katakan. Kau ambil kain satu, kau tutup mata kau. Sebab takut kalau kau tengok aku, kau tak sampai hati. Macam tu sekali Nabi Ismail. Bukan saja setuju, siap bagi tahu kaedah macam mana. Dan dikatakan dalam satu pandangan menyatakan tak sampai sembelih, Allah Ta'ala datangkan seekor kibas. Dalam satu pandangan lagi memang sampai sembelih. Nak sembelih dah letak macam kata Nabi Ismail tadi, tutup lepas tu dia cemok sembelih, terpercik darah kedua dekat Nabi Ibrahim. Bawa tangan letak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim buka, tengok rupanya dia sembelih ada seekor kibas. Itu satu pandangan lagi. Pada ketika itulah Allah Ta'ala beritahu, itulah maha pengasih, maha penyayangnya Allah ni. Allah bukan nak suruh kau sembelih bona anak kau tu dah. Tapi Allah nak tengok sejauh mana kau kata kau sayangkan, kau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada semua ni kita ni. Sejauh mana? Berkira RM770. Top up setiap minggu. Nengok tonton perempuan itu. Sanggup bayar internet tiap-tiap bulan. Begitulah kerasnya takdir. Drama tu kan dah habis kan. Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Tapi jahat mak mentua tu. Orang share dah. Yang aku geram tu jahatnya 7 episod. Insafnya 2 episod. Geram lah tengok. Itulah drama Melayu, tuan-tuan. Tak tu cerita tu. Jangan kita berkira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Merendah diri. Kadang-kadang kita tengok kehilangan sifat rendah diri dalam tindakan korban akan mencemarkan erti hakiki pengorbanan. Kita ni nak berkorban ni. Tapi bila sifat rendah diri tak ada, menyebabkan rosaknya pahala ibadah kita ini. Sebab kalau kita tengok pada ketika ini, sambutan Hari Raya Adha, masyarakat belum berlumba untuk menonjolkan siapa yang paling banyak menyumbang haiwan sembelihan. Tu belum cerita lagi. Minta maaf lah, kita orang tak main lembu-lembu. Kami korban memang T-Rex. Dinosaur cari kan. Tak adalah kan. Kita korban memang unta. Minta maaf lah. Minta maaf, jangan hantar lembu sini. Belagak pula. Ada orang macam tu. Malahan ada pula melihat sikap dia pula nak menunjukkan aku memanglah keluarga aku setiap tahun 7 ekor tak kurang. Cakap habis, tuan-tuan. Erti subah pengorbanan tadi. Tu belum cerita ego. Tu belum cerita tamak nak ambil bahagian. Tu belum cerita lagi orang yang berpura-pura. Konon-konon ni dia lah yang paling ni kan. Ada orang berpura-pura, tuan-tuan. Penyakit yang paling kita risau sekali adalah pecahan-pecahan penyakit sombong. Iaitu ujub, riak dan takbur. Itu pecahan dia. Tapi tak sampai kat nak hurai hari ni. Saya bagi sikit-sikit je. Sebab dah 2 dah tajuk kita panggil. Dah 2 dah. Ujub ni apa? Ujub ni dalam hati. Dia tak cakap dengan orang. Dia terasa dalam hati. Contoh dia azan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati dia. Sadap pula suruh aku dalam hati. Sendiri cakap. Tu ujub tu.
Kan? Ataupun dia masuk semayang dekat masjid. Semayang maghrib masuk pukul 7.20 apa?